Sesungguhnya Allah tak melakukan khianat pada mereka tersebut. Allah tak buat zalim pada mereka. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tetapi setiap apa yang terjadi itu, kamu yang buat khianat pada diri kamu sendiri. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-40. Yang dihormati pengerusi, yang dihormati ahliatan kuasa surau, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan ucapan rasa syukur kita kepada Allah. Kita sebut berulang kali Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Syukurnya kerana Allah masih menyayangi kita untuk memanjangkan umur kita ini. Saat mana kita tahu masa ini merupakan masa yang paling tragis dalam hidup kita di atas dunia ini. Masa yang kita berada ini, ayah-ayah, ibu-ibu pun semua tahu bahawa kematian yang paling dahsyat yang sedang melanda di kalangan kita pada saat ini. Mati seluruh dunia lebih kurang 1.1 juta lebih jumlah yang mati. Dan dalam kemudian yang kena dengan COVID-19 ini, lebih kurang 38 juta manusia yang terkena dengan virus COVID ini sendiri. Tak pernah terbayang dalam hidup kita, kita kena sembahyang sebegini rupa. Tak pernah terbayang dalam hidup kita, kita sampai tak boleh nak bersalam di antara satu sama lain. Dalam hidup kita ini, inilah sejarah kepada sejarah-sejarah dunia yang akan dikenang oleh anak cucu kita pada masa yang akan datang nanti. Kalau sekiranya anak-anak cucu kita yang panjang lagi umur mereka itu, mereka akan ingat kenangan ini. Kenangan yang Allah catatkan sejarah. Tak pernah lagi setelah mana kena ta'un amwas. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dahulu, pernahlah sekali Allah jadikan pandemik ataupun penyakit berjangkit ini terkena kepada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Waktu tersebut sahabat-sahabat terminum air, minuman air yang tak bersih, yang datang daripada kuburan yang mengalir air tersebut daripada mayat-mayat kerajaan Byzantin ataupun daripada kerajaan Rom dan juga Parsi yang bertembung dengan umat Islam. Akhirnya kematian yang berlaku ta'un, sejumlah yang mati lebih kurang 20,000 lebih jiwa-jiwa manusia. Antara yang meninggal dunia ataupun syahid dalam ta'un itu termasuk seorang sahabat yang terkenal Abu Ubaidah Al-Jarrah, di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala lepas pada tersebut Allah tak buat penyakit yang sebegini rupa. Sampai zaman kita ni Allah jadikan penyakit ini, penyakit yang kita jadi bingung seluruh dunia. Seluruh dunia sampai hari ini, bukan negara kita saja, tapi bahkan seluruh dunia menjadi bingung, mencari-cari bagaimana virus yang tak nampak ini tiba-tiba boleh menyerang sampai ke muncak mematikan jiwa-jiwa manusia. Para hadirin sekalian, kita sebagai seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kita diajar supaya bukan kita fikir tentang mengenai yang disebut dengan virus itu saja, tidak. Kita kena fikir di sebalik apa yang terjadi itu, yang sedang terjadi ini. Apa benda yang Allah nak mengajar pada kita? Satu teguran yang paling kasar dalam hidup kita setakat ini. Kalau kita sebut bahasa yang mudah, Allah pelempang kita, Allah penampar kita, Allah tegur kita dengan teguran yang paling keras setakat ini. Kematian yang boleh jadi tak berlaku besar di negara kita, tapi sedang berlaku besar di negara-negara lain. Negara Amerika Syarikat,
yang kuasa besar sebelum daripada ini. Mati di kalangan mereka jumlah ratusan ribu manusia. Kita tengok negara-negara yang rasa hebat sebelum daripada ini, Allah pukulkan mereka dengan pukulan yang besar sehingga kan kematian. Dan kita pun sama juga pada hari ini. Allah sedang tegur kita. Hari ini mati lagi 6 orang, yang jumlah peningkatan semakin meningkat 600 lebih. Kita kena tengok apa benda yang sedang berlaku pada kita dengan neraca sebagai seorang mukmin. Jangan tengok dengan pandangan neraca sebagai manusia biasa. Boleh jadi di kalangan kita dia nampak ni pandemik ustaz, ni virus ustaz, dia sebut demikian. Apa yang perlu kita buat? Katanya di kalangan kita, dia kata Kementerian Kesihatan suruh kita pakai topeng, tutup muka. Kementerian Kesihatan suruh kita buat penjarakan. Kementerian Kesihatan suruh kita ni supaya kita ni buat yang disebut dengan jangan bersentuhan dan sebagainya. Sentiasa kerap basuh tangan dan seumpamanya. Betul, kita jawab betul. Tetapi kita kena tanya, Allah suruh kita buat apa? Jangan tanya Kementerian Kesihatan saja. Ramai di kalangan kita, dia boleh ikut yang Allah, yang disebut oleh Kementerian Kesihatan. Ya, kita tak sebut benda tersebut jangan diikuti, tak. Bahkan kita nak suruh betul, kena ikut. Tetapi kita kena nampak sebalik daripada yang besar lagi. Allah nak suruh apa yang kita kena lakukan dalam hidup kita bila terjadi sebagai saat yang sebegini. Saya nak sebut sikit pada tuan-tuan untuk kita nak faham daripada perbincangan kita pada malam ini sedikit. Tuan-tuan, boleh jadi Allah nak tegur kita selama ni dengan satu teguran yang Allah bagi tahu pada kita, ada satu makhluk yang jahat yang sedang meracau yang disebut dengan hati-hati kamu, yang merosakkan badan kamu, yang boleh merosakkan tu badan kamu. Makhluk ni tak nampak, kamu jangan dekat dengan dia. Makhluk ni yang dinamakan dengan syaitan. Syaitan ni merupakan satu makhluk yang jahat, yang tak nampak pada pandangan mata. Orang kita tak faham dengan teguran Allah ini. Berulang kali diajar supaya memulakan sesuatu sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Setiap kali mana kita nak buat sesuatu, baca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Nak suruh kamu jarak diri kamu dengan syaitan. Allah ajar demikian pada diri kita. Orang kita tak faham cara demikian. Orang kita mana buat, ada yang buat, ada yang tak buat. Ramai yang tak buat dibandingkan yang buat. Kerana nak sebutnya orang kita, dia sebut ada ke makhluk yang jahat yang tak nampak? Mereka mana peduli di kalangan kita demikian. Lalu dibiarkan dalam hidup kita ni, biar untuk syaitan menguasai diri kita. Ramai mana orang menjadi tamak dalam hidup. Ramai mana di kalangan manusia sampai hari ni tak berhenti ketamakan dia nak jadi Perdana Menteri, dia panggil. Nak sebutnya, ni contoh manusia tamak dalam hidup. Dalam hidup, manusia tamak tak berhenti nak cari harta benda. Tak berhenti dalam hidup dia. Dalam hidup dia Allah tegur banyak kali, alhaakumut takasur. Jangan kamu sibuk nak membanyak dalam hidup kamu. Orang kita tak nampak. Tak nampak pun apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Yang disebut oleh para alim ulama, orang kita tak peduli pun. Ya, dia boleh dengar seketika. Pada masa yang lain, dia berpaling daripada ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka." Siapa yang berpaling daripada peringatan aku jamin pada diri dia, Allah sebut, aku akan sediakan pada dia satu kehidupan yang sempit pada dia. Kehidupan yang sempit itu apa dia? Sekarang kita mula rasa kesempitan dada. Kita mula rasa sekarang sempitkan dada kita. Allah dah sebut dah, kamu berpaling daripada peringatan aku akan sediakan satu kesempitan dalam kehidupan kamu. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bila kamu sampai di akhirat nanti, kamu semua bangkit dalam keadaan buta mata, katanya Allah. Ni Allah Subhanahu wa taala sebut. Bila manusia tak faham yang diajar melalui Al-Quran, melalui hadis Rasulullah,
Allah hantar satu makhluk yang disebut dengan virus COVID-19. Sama-sama tak nampak. Syaitan tak nampak, COVID-19 tak nampak. Kenapa COVID-19 orang kita takut, manakala syaitan orang kita tak takut? Kan menjadi pelik kan dalam hidup kita. COVID-19 kita semua jadi takut di kalangan kita. Ya, memang wajar pun kita takut. Saya tak mempertikaikan ketakutan itu. Jahat COVID-19, jahat COVID-19 ini, kemuncak dia mati kita. Kemuncak dia mati kita. Tapi jahat syaitan, kemuncak dia masuk neraka kita. Bahasa yang mudah untuk kita nak faham. Jahat COVID-19 ini, habis-habis jahat dia apa dia? Pada diri kita, mati kita. Tapi jahat syaitan, kemuncak dia masuk neraka kita. Dalam hidup kita ni, lalu Allah nak ajar supaya kita belajar dalam diri kita ini. Macam mana Allah nak ajar supaya kita belajar ini? Allah nak suruh kamu jangan fikir tentang mati saja, wahai orang mukmin. Dalam hidup kamu jangan fikir tentang mati saja. Kerana mati ni bukan berakhir perjalanan hidup. Jangan kamu fikir mati aku, mati aku, mati aku. Kamu tak fikir tentang bagaimana kamu nak hidup lepas pada kamu mati. Pelik dalam hidup kita kan? Orang kita takut dengan COVID-19. Dia takut sampai ke puncak mati. Tapi dia tak fikir macam mana nak hidup lepas pada mati. Terbayang tak dalam hidup di kalangan kita? Pernah tak kita terbayang dalam pemikiran kita? Macam mana kita bila jenazah kita diletak dalam kubur? Bila letak saja jenazah dalam kubur, ayah-ayah, ibu-ibu, waktu mana kalian jenazah kita diletak dalam kubur, hari pertama kita dalam kubur, macam mana kita nak lalui pada hari pertama kita dalam kubur? Meninggal dunia pada pagi hari, orang ke bumi tengah hari, orang ke bumi jenazah kita tengah hari. Petang tu rasa dahaga yang amat sangat, yang amat sangat. Nak minum air kat mana pada kita? Dalam kubur, waktu mana hari pertama kita dalam kubur. Malam pertama kita berada dalam kubur. Di saat mana kita dalam kubur, tiba-tiba kita seorang-seorang gelap pekat dalam kubur. Tiba-tiba keluar ular sebesar tengkuk unta. Datang mula membelit kaki kita. Mula membelit tuadan kita seorang-seorang. Saat itu bagaimana kita nak melalui keadaan yang sedemikian rupa? Pernah terbayang tak dalam hidup kita? Hari kedua dalam kubur. Hari kedua dalam kubur. Saat mana kita dalam kubur? Waktu mana kita hari kedua dalam kubur, tiba-tiba keluar ulat daripada perut kita sebesar telapak tangan. Waktu mana keluar tu, bunyi ulat ni mula memamah daging-daging kita. Mula mamah tulang-tulang kita, bunyi krak-krak mamah tulang kita. Macam mana kita nak buat biar kita boleh lepas daripada ulat-ulat ini? Hari yang tiga, sebulan kita dalam kubur, setahun kita dalam kubur, rumput-rumput yang dah mula penuh di atas kubur kita. Pernah terbayang tak macam mana kita nak hidup waktu mana kita bangun di padang mahsyar, nak suruh nama kita dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun-bangun dia nama kita di khalayak ramai-ramai manusia, bilion manusia yang ada di atas di padang mahsyar Allah. Tiba-tiba nama kita dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minum di telaga Kausar. Macam mana kita nak buat saat mana kita melayang suratan amalan manusia, tiba-tiba tangan kiri terangkat, tangan kanan tak terangkat? Macam mana kita nak buat? Pernah terbayang tak dalam pemikiran kita, Allah jadikan pada diri kita saat mana kita berdiri depan muka kita ni yang disebut dengan titian sirat, kemudian di bawah tersebut kawah api neraka Allah untuk melintasi titian sirat, kemudian boleh kita melintasi titian sirat, kemudian kita boleh duduk bersimpuh di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Firdaus Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu, kalau kalian sentiasa terbayang keadaan ini dalam hidup, kalian orang yang cerdik, orang yang tak terpukau dengan suasana yang sedang terjadi. Kita sedang merancang masa depan yang jauh lebih baik.
Walaupun kita kena COVID, walaupun kita kena yang disebut dengan ujian ini, kita mula memikir, kenapa kita kena demikian? Kenapa dalam hidup kita ni Allah uji dengan ujian sebegini? Lalu kita fikir dan kita mula mikir, apa yang perlu kita buat saat yang sedang berlaku yang disebut dengan COVID-19 ini, untuk meredakan kemarahan Allah, teguran Allah yang cukup kasar dalam hidup kita kali ini. Ya Allah tegur kita ni, nak suruh kita ni celik mata, mesti buat sesuatu untuk menyelamatkan perjalanan hidup kita untuk pada masa yang akan datang nanti. Kalau ayah-ayah, ibu-ibu tak terfikir yang saya sebut sebentar tadi, tanda kita lebih kurang saja dengan orang kafir yang tak beriman pada Allah itu. Tak ada beza pun kita dengan si munafik yang hidup mengejar tentang dunia yang tak berkesudahan. Sepatutnya kita di saat yang sebegini, saya nak sebut, kita mesti berbuat sesuatu untuk meredakan kemarahan Allah. Apa yang sedang berlaku di kalangan kita pada hari ini? Yang sedang berlaku ni, tanda Allah sedang marah pada diri kita. Allah sedang marah dalam hidup kita ni. Kita kena tahu, Allah kenakan COVID dekat Selangor, Allah kenakan COVID dekat Sabah, Allah turunkan sampai di Semenanjung, Allah turunkan dekat Kedah, kemudian Allah kenakan dekat Pulau Pinang, kemudian Allah kenakan dekat Perak. Tuan-tuan ingat ke, kerja yang Allah buat satu benda tu abasa, benda yang sia-sia, tak ada manfaat? Tak. Allah sebut, afahasibtum annama khalaqnakum abasa, kamu ingat ke aku buat pada kamu ni benda yang tak ada kerja ke? Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Wa annakum ilaina la turja'un, kamu ingat kamu tidak akan dikembalikan pada aku. Allah mula tegur kita. Tuan-tuan, kita jangan jadi orang yang disebut dalam Al-Quran Karim, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka ada hati tapi hati dia keras, tak memandang langsung terhadap apa yang sedang terjadi dalam hidup dia. Walahum a'yunun, mereka ada mata tapi tak nak tengok pun, la yubsiruna biha, tak nak tengok pun pandangan jauh terhadap apa yang sedang berlaku ini. Walahum azanun, mereka ada telinga tapi mereka tak nak dengar pun. Walahum azanun la yasma'una biha, tapi tak nak dengar pun ayat-ayat Allah dalam hidup mereka sebut. Allah sebut apa dia? Ulaika kal an'am, mereka ni macam binatang je katanya Allah. Ulaika kal an'am, kalau benda yang sedang terjadi ni kamu tak terasa apa-apa, kamu lebih kurang binatang katanya Allah. Ulaika kal an'am balhum adal, bahkan lebih teruk daripada binatang lagi. Allah sebut demikian. Gambaran nak suruh kita dicelik mata. Jangan kita ni hidup dalam keadaan yang kita ni rasa tak apa. Sedangkan dosa-dosa ini sedang dilakukan dan dilakukan di kalangan masyarakat kita. Ayah-ayah, ibu-ibu, para hadirin sekalian, saya hanya memulakan mukaddimah ini nak suruh kita fikir panjang sikit dalam hidup kita ni. Janganlah kita ni macam biasa-biasa. Saya tengok orang kita ni kan, yang dahsyatnya, lagi kena COVID, lagi tak datang ke seorang. Lagi kena COVID, lagi tak baca Quran, rajin pula baca WhatsApp dia panggil. Lagi kena ujian ini, lagi kita tak bersedekah. Pelik betul orang kita ni. Tanda kerahnya hati kita ni, tanda kerah hati kita. Patutnya bila kena COVID macam ni, orang tu mati, orang ni mati, berduyun-duyun manusia datang sujud pada Allah. Manusia semakin dekat dengan Allah, bukan kena semakin jauh dengan Allah, tidak. Patutnya rumah-rumah tu kena berhentikan tengok TV. Tak ada benda pun tengok TV, tersengih depan TV, tengok 7 hari mencintaiku dia panggil. Tak ada manfaat langsung dalam hidup. Dia masih lagi begitu dalam hidup dia. Nak sebutnya, orang kita yang makan kan Allah dah sebut macam ni, kamu ni macam binatang. Cuba tengok lembu korban tu, senang cerita. Lembu kawan dia kena sembelih, dia relax je makan lagi. Dia masih lagi mengunyah lagi. Saat mana kawan dia seko-seko disembelih di sebelah dia, dia relax saja. Allah sebut, kamu ni macam binatang. Bila hidup kamu dalam keadaan sebegitu,
Bila kamu kena ujian, orang tu mati, orang tu kita sebut demikian, bukan aku. Bila dengar orang kena COVID, orang tu, bukan aku, kita sebut demikian. Bila kita dengar keadaan demikian, kita tak pernah fikir pun, aku kena buat apa dia, aku kena lakukan bagaimana nak suruh jangan terkena ni. Kalau kena pun aku mesti selamat. Para hadirin sekalian, kita ingat ke dalam hidup kita ni, kalau kita tak kena COVID, maka kita tak mati-mati ke? Orang kita dipikir demikian. Sekarang ni jangan bagi kena COVID, jangan bagi kena COVID. Kenapa? Kalau kena COVID, mati kita, mati. Kamu ingat, kalau kamu tak kena COVID, kamu tak mati ke? Maka kita akan mati juga. Sepatutnya kita kena buat persediaan untuk apa dia? Untuk nak hidup lepas pada mati. Dalam hidup kita, bila kita tahu kita ni bakal menjadi jenazah dalam hidup kita, sama ada kena COVID ke tak kena COVID ke, kena buat persiapan. Persiapan apa yang perlu kita buat? Malam ni saya nak sebut 2-3 perkara supaya kita ni boleh berlumba di kalangan kita. Dalam hidup kita ni, bila kita kena macam ni, kena buat apa dia? Yang pertama, saya nak mengajak supaya kita semua bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ajak, panggil masyarakat kita. Saya cadangkan supaya surau dan masjid buat satu program kembali kepada Allah, taubat pada Allah. Semua di kalangan kita, panggil masyarakat kita, panggil orang ramai datang ke surau, ke masjid untuk bertaubat kepada Allah di atas dosa-dosa yang sedang kita lakukan ini. Buat majlis besar-besaran. Tuan-tuan, saya dipahamkan surau ni dengan Allah yarham Ustaz Nur Azli Musa dahulu. Sebelum dia meninggal dunia, saya dipahamkan dia datang 3 bulan sebelum dia meninggal dunia dekat surau ni. Saya dipahamkan demikian. Dia dan saya pergi ke Palu, tuan-tuan. Pergi ke Palu. Dia datang untuk kutip derma Palu, tempat yang tuan-tuan surau yang berada. Allah yarham Ustaz Nur Azli Musa ini telah gugur di kota Madinatul Munawwarah. Gugur di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satu manusia yang Allah kurniakan pada penduduk Malaysia kita ni meninggal dunia. Di saat mana dia meninggal dunia di kota Madinah, kemudian dikebumikan di perkuburan Baqi'. Depan saja, mula-mula masuk perkuburan Baqi' itu, depan perkuburan Baqi' itu, sebelah Imam Malik radhiyallahu anhu, sebelah yang disebut dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebelah Ibrahim alaihissalam, anak Rasulullah, tempat yang Rasulullah biasa berdiri. Mana ada orang Malaysia setakat ni yang Allah kurniakan kelebihan setinggi itu? Setakat ni raja-raja yang hebat-hebat pun meninggal dunia, letak masjid negara je jenazah dia. Tapi tuan-tuan, Ustaz Nur Azli Musa ni yang janggut panjang tu, Allah yarham ini, dia datang tempat ini bersama dengan saya ke Bumi Palu. Bumi Palu, hari yang keempat berlaku peristiwa gempa yang berlaku di Bumi Palu. Kenapa Palu dipalu oleh Allah? Bumi Palu dipalu oleh Allah. Waktu mana saya pergi tu, saya dengar lagi suara. Saya dan Ustaz Nur Azli dengar suara dalam tanah tu yang dikisar di Balarua. Allah kisarkan di Balarua tu. Punca apa? Punca masyarakat dia lawan Allah, buat dosa yang besar dengan Allah. Dosa apa dia? Di pantai, mereka sembah pantai. Mereka buat program untuk menyembah pantai yang dilarang dalam Islam. Sembelih kambing, sembelih lembu, campak ke laut, bagi makan pada laut, konon-konon. Kemudian Allah gempakan. Gempa bumi ni berlaku waktu maghrib. Gempa Qum tersebut, Qum tu air menjadi surut. Air menjadi surut di Palu tersebut. Kemudian Allah gelombangkan air. Dalam masa 15 minit lepas pada surut tu, Allah gelombangkan air. Imam di masjid yang berada di tepi pantai tu lari balik. Tok Bilal yang tak lari. Tok Bilal tunggu. Waktu mana kau tunggu tu, dia rempuh dengan air. Tsunami. Datang tsunami, gelombangkan setinggi 4 meter air tersebut. Datang rempuh, menghabiskan semua kemah-kemah yang mereka nak buat festival pada malam tersebut.
mati lebih kurang 3,000 lebih pada saat yang demikian. Itu di tempat tersebut. Lebih kurang 45 minit lagi ada satu kampung dipanggil Balarua. Balarua ni satu kampung tersebut, bila bunyi gempa tu, tu Allah kisar bumi ni. Allah pusing bumi macam kena blender. Dalam kawasan tu ada satu masjid dan ada 5 buah surau dalam kawasan demikian. Allah pusing dan Allah sedupkan bumi tersebut. Kemudian Allah letupkan balik, letup naik menjadi tinggi sedikit. Kemudian manusia dalam kampung Balarua tersebut mati bergelimpangan di kawasan demikian. Allah jadikan demikian. Tu di Balarua. Di Pitobo lebih kurang 45 minit lagi naik kenderaan ke tempat Pitobo tersebut. Bila ke 45 minit lagi tempat tersebut, bila dengan azan, waktu yang sama je, dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengar terus. Bila dengar tersebut, lalu rumah-rumah di kawasan tersebut, termasuk ada satu gereja yang di mana ada latihan lebih kurang 400 lebih padri yang dilatih untuk menjadi padri muda, tenggelam dalam bumi ini sedalam 10 meter ke dalam muka bumi. Tenggelam, luk, rumah tu boleh tenggelam, tuan-tuan. Tak ada payah, tak ada apa, tenggelam, bluk masuk dalam tanah tu, tenggelam. Bila tenggelam saja, mereka panjat naik, mereka cuba panjat naik, tiba-tiba datang air payah yang entah daripada mana, simbah ke atas mereka, kemudian tutup seluruh kawasan perkampungan di Pitobo tersebut, bagaikan tidak pernah wujud manusia yang tinggal di kawasan demikian. Sejauh mana? Sejauh 7 km. Jauh 7 km. Keesokan hari ada batang-batang pokok jagung yang tumbuh di atas kawasan demikian, seolah-olah tidak ada seorang pun yang pernah hidup di kawasan yang demikian. Allah jadikan demikian. Allah jadikan dengan paluan yang wa minhum man aghraqna. Ada di kalangan kami yang telah kami simbahkan dengan air yang besar menenggelamkan mereka. Wa ma kana Allahu liyazlimahum. Allah sebut, Allah tak buat zalim pada mereka. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tapi kamulah yang buat zalim pada diri kamu sendiri. Khianat, dosa apa yang mereka buat? Berzina, dosa apa mereka buat? Jantan dengan jantan, betina dengan betina. Di Pitobo mereka berjudi macam Las Vegas. Berjudi di kawasan perkampungan itu tanpa ada amal ma'ruf nahi munkar yang ditegur di kalangan masyarakat demikian. Allah matikan semua kecuali ada sebuah rumah saja yang selamat. Bila tanya, amalan apa rumah yang selamat, yang tak tenggelam ni? Mereka sebut, saya di antara siap-siap masjid, saya yang jaga masjid. Boleh jadi keluarga saya, rumah saya tak tenggelam ini kerana saya jaga masjid saja. Katanya seorang perempuan, bila saya tanya pada dia, amalan apa yang kamu buat sehingga keluarga kamu tak tenggelam? Saya nampak jiran saya tenggelam dalam tanah ni. Saya nampak rumah-rumah yang jatuh dalam muka bumi ini tenggelam dalam muka bumi. Lalu dia jawab, amalan saya jaga masjid. Boleh jadikan dia jaga masjid yang menyebabkan saya selamat. Tuan-tuan, hari ini Allah jadikan pula dengan virus ini. Virus yang berlaku ini, tuan-tuan, saya nak sebut kerana dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita, tuan-tuan. Ni saya nak sebut bukan kerana virus itu saja, tidak. Allah hantar virus ini. Allah hantar virus ini. Allah jadikan di kalangan kita. Dosa apa yang kita buat? Dosa berzina. Dosa apa yang kita tak buat? Jantan dengan jantan, betina dengan betina. Yang jantan nak jadi betina, yang betina nak jadi jantan. Di kalangan kita. Dosa apa yang kita tak buat? Dosa kita tak cegah kemungkaran. Dosa kita tak cegah kemungkaran, tuan-tuan. Hari ini bukan menjadi budaya kita menegur anak-anak jiran. Anak-anak jiran ikut dia lah. Tu dia anak dia, bukan anak kita. Dosa apa yang kita buat? Dosa tak meriah lagi rumah-rumah Allah. Masjid-masjid di kalangan kita, rumah-rumah Allah kosong dah hambar. Yang datang orang tua, yang datang ke surau, ke masjid pun dalam keadaan yang berkira-kira kedatangan mereka. Nak sebutnya gambaran bagaimana dosa ini. Kalau kita tak bertaubat pada Allah,
Saya yakin nescaya Allah akan musnahkan kita, Allah akan gantikan umat yang lain lepas pada ini. Kalau kita tak bertaubat pada Allah, saya nak sebut, kalau kita tak minta ampun pada Allah, yastabdil qauman ghairakum, Allah akan gantikan kaum yang lain mati di kalangan kita, depan kita nanti. Allah matikan semua di kalangan kita. Tuan-tuan ingat ke Covid ni boleh sama ke sekarang? Kita ni akan sama ke sekarang? Tak, dia sedang marak. Covid ni sedang marak. Gelombang yang ketiga. Kementerian Kesihatan, kalian buatlah kerja, penat kalian akan menangis. Di kalangan staf kalian akan stres selagi mana dosa ni tak berhenti. Dosa dan kemarahan Allah yang berjalan di kalangan kita. Dosa judi, dosa maksiat, dosa yang sedang dilakukan di kalangan masyarakat kita. Yang pertama perlu minta ampun pada Allah. Minta ampun pada Allah, tuan-tuan. Saya nak sebut seorang-seorang kena buat majlis minta ampun pada Allah. Datang, panggil orang kita taubat pada Allah. Nak suruh kita ni supaya Allah redakan sedikit. Buatlah SOP macam mana pun pada diri kita ni. Yang pastinya kita kena tahu dosa kita ni menyebabkan sedang marak masalah-masalah yang sedang berlaku dalam masyarakat kita. Yang pertama, tolong buat yang ni. Yang kedua, apa yang perlu kita buat? Tolong mulakan zikir-zikir mengingati Allah. Zikir Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Bila kamu kembali berzikir, kamu akan jadi tenang. Hati-hati kamu akan mula jadi tenang. Banyakkan zikir. Zikir apa kena sebut? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ulang yang ni ayah-ayah, ibu-ibu. Dalam hidup kita ni ulang. Tiap-tiap hari sebut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ulang. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Zikir ni menolak segala virus yang datang. Menghancurkan tentera musuh yang datang untuk menyerang kita ni sendiri. Zikir kena riuhkan pada diri kita demikian. Setelah mana maksiat dihentikan, jangan kita biarkan maksiat ni berterusan. Saya nak merayu. Kalaulah ada pemimpin-pemimpin yang dengar kuliah ni pada malam ni, kalian tolonglah tutup kelab-kelab malam. Kalian tolonglah tutup kedai-kedai judi, kedai-kedai judi dan sebagainya. Tolonglah. Saya nak minta pemimpin-pemimpin, kamu ada kuasa. Dengan kuasa yang ada pada kalian tersebut, kamu tolonglah hentikan maksiat ini. Jangan biarkan maksiat ini berjalan. Jangan ada siapa yang buat maksiat pada Allah. Kalau ada seorang yang buat maksiat pada Allah di kalangan kita, doa kita tidak didengari di sisi Allah. Doa kita tidak didengari di sisi Allah. Doalah macam mana pun pada kita, doa kita terhijab dengan ada yang pembuat dosa itu. Berlaku zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Waktu mana Sayyidina Umar, di saat mana dia, waktu mana kemarau yang panjang. Bila kemarau yang panjang, Sayyidina Umar panggil semua masyarakat datang semayang sunat istisqa, minta turun hujan. Selesai saja semayang, Sayyidina Umar bangun berucap. Sayyidina Umar sebut, siapa di kalangan kami yang memutuskan silaturrahim, sila keluar daripada majlis ini. Sayyidina Umar sebut, siapa yang buat dosa, sila keluar daripada majlis ini. Sayyidina Umar ulang sebut. Lalu bangun 2-3 orang yang pembuat dosa itu, kembali kamu dalam keadaan kamu taubat, kerana kami bimbang, kerana kamu yang menyebabkan doa kami tidak didengari di sisi Allah. Sama juga dengan kita. Zaman kita ni, kita minta supaya apa dia? Pemerintah tolong hentikan maksiat. Kalau ada orang kita buat lagi maksiat, di saat mana pemerintah dah hentikan, itu dia kena tanggung seorang. Dia menanggung seorang-seorang. Manakala di saat ini kita minta yang dalam masyarakat kita, yang pertama kita taubat pada Allah. Buat taubat ramai-ramai, minta ampun pada Allah. Yang kedua, zikir pada Allah. Yang ketiga, tolong baca Quran. Tolong baca Quran. Pegang Al-Quran. Jangan banyak pegang handphone saja, jangan. Banyak pegang Al-Quran.
daripada banyak menyentuh handphone. Handphone rajin baca, Quran tak boleh baca. Pelik orang kita ni, di kalangan kita demikian. Jangan pegang handphone kalau Quran tak boleh baca. Jangan pegang, jangan rajin baca handphone, baca WhatsApp. Tapi Quran tak boleh baca. Tak malu ke kita? Ayah-ayah, ibu-ibu, kalian jangan mati di saat mana kalian tak boleh baca Quran. Kalau kalian mati di saat mana kalian tak boleh baca Quran, kalian masuk kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas. Tak percaya, cuba try mati, tak percaya. Nak tengok lepas ke tak lepas. Jangan mati di saat mana tak boleh baca Quran. Masuk kubur je, malaikat tanya terus, Quran boleh baca? Quran tak boleh. Malaikat, Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp boleh? Ya. WhatsApp boleh, Quran tak boleh baca. Jangan sampai tak boleh baca. AJK surau tolong umum di kalangan masyarakat kita ni, siapa yang tak boleh baca Quran, senarai nama dia, letakkan senarai nama dia. Di kalangan penduduk kawasan ni, siapa yang tak boleh baca Quran, tolong datang daftar dengan AJK surau. Yang dah boleh baca, tolong daftar juga. Tolong daftar, ketemukan mereka, jadikan persaudaraan Islam di antara orang yang tak boleh baca dengan orang yang boleh baca. Bagi tahu kepada mereka, yang boleh baca tolong ajar yang tak boleh baca. Rasulullah dah sebut dah demikian, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang terbaik di kalangan kamu siapa yang sibuk belajar Al-Quran dan dia mengajar orang lain pula dengan Al-Quran kan. Jumpa dengan AJK surau, bagi tahu dengan AJK surau, saya tak boleh baca Quran. AJK surau pula jangan pula jawab bertenang, sebenarnya saya pun tak boleh baca juga, katanya AJK. Jangan jawab demikian, buat malu company je dipanggil. Kita kena berusaha untuk kita boleh membaca Al-Quran Karim, kerana dengan bacaan Al-Quran Karim ia menyebabkan matinya virus tersebut. Baca Quran, tuan-tuan, jangan malas. Walaupun di saat mana kita semakin hampir dengan kematian, dekat dengan kematian, baca lagi Al-Quran. Hidup ni baca Quran. Ayah-ayah, ibu-ibu yang usia 60 tahun ke atas, hidup kalian dengan Quran je. Jalan tu dengan Quran. Jalan tu dengan Quran pada diri kita. Jangan malas lagi. Umur 60 tahun, umur confirm mati. Umur confirm mati. Tuan-tuan nak ke mana lagi? 60 tahun hidup. Rasulullah sebut, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. 60 tahun hingga 70 tahun ni masa yang singkat dalam hidup. Kita jangan ingat mesti sakit baru kita ni tanda kita nak mati. Ramai mana orang yang tak sakit kaki sikit je meninggal dunia. Ramai mana di kalangan kita bersin mati. Di kalangan kita, nak sebutnya gambaran, Allah jadikan umur saat mana umur 60 tahun, jangan panjang lagi angan-angan. 60 tahun jangan bercita-cita panjang lagi. 60 tahun cita-cita nak jadi Perdana Menteri lagi dia. Dalam hidup dia malu je dalam hidup kita. 60 tahun dalam hidup kita berhenti bercita-cita demikian. Jadikan pada kita bersiap untuk saat kita menghadap di hadapan Allah. Antara persiapan, rajin membaca Al-Quran Karim. Mesti Quran dikhatamkan. Kalau kita tanda kita bersedia sungguh, saat mana kita nak menghadap depan Allah, kita boleh khatam Quran 3 hari sekali. 3 hari sekali. 3 hari mesti sekali. Ayah-ayah, ibu-ibu, mesti dibaca. Jangan malas. 1 juzuk sebelum masuk waktu, 1 juzuk lepas pada masuk waktu. Sehari 10 juzuk. Sehari 10 juzuk. Kemudian lepas malam sebut 3 hari kita khatam sekali Al-Quran kan. Jangan 30 tahun sekali. 30 tahun baru nak sekali pada diri kita Al-Quran Karim. Yang keempat, saya nak sebut apa yang perlu kita buat saat ini. Tolong alihkan segala aset-aset kita yang di atas dunia sekarang untuk ke akhirat Allah sebelum kita mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Alihkan semua aset-aset yang ada. Harta benda yang di atas dunia ni tolong hantar ke akhirat sekarang. Macam mana nak hantar? Derma. Macam mana nak hantar? Wakaf. Macam mana nak hantar? Hibah. Macam mana kita nak hantar aset-aset kita sekarang ni? Kita sedekah. Semua ni cara-cara bagaimana kita menghantar segala harta benda kita untuk ke akhirat Allah.
Jangan simpan untuk dunia ni. Ramai dah orang masuk dalam kubur menyesal. Ramai dah di kalangan kita, dia cari-cari harta, disimpan atas dunia. Disimpan atas dunia. Dia mati masuk kubur seorang-seorang. Tak ada faedah langsung dia cari harta. Dia biarkan orang lain berebut. Anak-anak dia berebut. Yang dia dalam kubur sengsara terhadap harta yang direbut oleh anak-anak ni. Jangan begitu tuan-tuan. Tolong hantar segala harta benda kita ke akhirat Allah. Siapa yang cari harta ni? Kita kan? Kita yang cari. Bila kita cari harta ni, maka kita jangan simpan untuk atas dunia. Jangan simpan untuk atas dunia. Harta-harta kita ni, sebelum kita menghadap depan Allah, kita panggil anak-anak kita. Bagi tahu pada anak-anak kita, abah ada tanah sikit. Tanah yang ada dekat kampung tu. Kamu anak-anak, abah bagi sekar seorang. Bagi sekar seorang. Pergi pejabat tanah, tukar nama, bagi terus. Jangan berkelahi lagi dalam hidup kamu. Ni janji dengan abah, janji dengan umi kamu, janji dengan Nabi, yang kamu tak berkelahi adik-beradik lepas pada meninggal dunia. Manakala simpanan yang dalam bank tu, manakala rumah, manakala tanah, tapak rumah ni, ini abah dan umi kamu nak bawa ke akhirat Allah. Jangan siapa-siapa rebut. Pesan terus pada anak-anak kita. Jangan siapa-siapa ambil. Macam mana cara? Kita berjumpa dengan AJK Surau. Sebut dari AJK Surau. Kalau saya meninggal dunia, isteri saya meninggal dunia, rumah dan tapak rumah, kereta tu, simpanan saya tu, semua saya wakaf untuk masjid, untuk surau. Cara demikian pada diri kita. Kenapa? Kerana kita nak ambil balik dalam kubur nanti. Kita masuk dalam kubur, berjumpa balik rumah kita yang sempat kita wakafkan waktu mana kita hidup. Masuk dalam kubur, berjumpa balik kenderaan kita, jumpa balik harta benda kita. Tak percaya sekali aja, cuba try nanti. Tak percaya, jumpa ke tak jumpa, baru cara harta benda kita. Ni orang kita, dia simpan. Orang tanya simpan untuk apa? Dia jawab, simpan untuk bekalan hari tua ustaz. Siapa yang ajar? KL beli SP ustaz. Padahal bila kita tua, kita tak guna-guna pun yang kita simpan tadi. Islam bukan suruh simpan untuk bekalan hari tua. Islam suruh simpan untuk bekalan ke syurga. Macam mana nak ke syurga? Infak, sedekah. Untuk apa lagi kita nak menyimpan untuk dunia yang bersifat sementara ini? Saat mana manusia sedang mengejar dunia, kita mengejar akhirat dalam kehidupan kita. Ini konsep dalam kehidupan orang mukmin. Saat mana dosa-dosa yang sedang banyak manusia lakukan, kita kafarahkan dosa-dosa ini dengan infak di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah. Jangan simpan, ayah-ayah, ibu-ibu. Kalian simpan, kalian akan menyesal. Dekat nak meninggal dunia tu, minta dengan malaikat, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, kalau boleh tangguh sekejap, jangan bagi mati lagi. Nak buat apa dia? Fa'as-saddaqa, saya nak bersedekah segala harta-harta yang saya miliki sebelum daripada ini. Kan rugi tu. Sekarang kerja kita alih pada diri kita. Jangan orang tanya, kerja apa sekarang? RTM, ya, rehat tunggu mati disebut mungkin. RTM dia sekarang. Bukan begitu. Tapi sekarang ni orang tanya kerja apa? Saya sedang menyediakan diri saya untuk mempersiapkan diri saya untuk masuk dalam syurga Allah SWT. Di sifat kita. Ayah-ayah, ibu-ibu kalian mesti kelam kabut. Masa kita semakin singkat. Hidup kita ni semakin kita kena meninggalkan dunia. Kelam kabut dalam hidup kita ni. Subuh kita berkejaran datang, berdoa pada Allah. Ni saat mana Allah sedang mematikan manusia. Sikit je lagi giliran kita akan sampai. Kalaupun tak mati dengan COVID, kita akan mati kerana sampai ajal dalam kehidupan kita. Masa kita semakin dekat untuk menghadap depan Allah. Jadikan kehidupan ini untuk kebahagiaan pada masa yang akan datang nanti. Jangan kita hidup di dunia ni, leka je di atas dunia ni. Jangan demikian. 4. Yang kelima, apa yang perlu kita buat di saat ni? Sambungkan silaturrahim seramai mungkin. Sambung silaturrahim. Silaturrahim ini boleh menyebabkan terhapus dosa-dosa kita. Jangan berkelahi sama-sama kita. Masa kita menyatu, bukan masa kita berpecah. Jangan ikut
suara-suara yang ingin memecahkan kita. Jangan biarkan perpecahan di kalangan orang Islam. Jangan. Satukan kembali. Masa sekarang dalam politik, umat Islam suruh dalam keadaan kita berada dalam satu kesatuan. Jangan pergi dengan orang kafir. Mereka khianat pada kita. Tuan-tuan jangan percaya dengan orang kafir. Kalau tuan-tuan percaya dengan orang kafir, tuan-tuan akan menyesal dalam kubur sekejap lagi. Mereka tak akan boleh tolong kita, tuan-tuan. Jangan percaya dengan si munafik itu, yang pura-pura elok dengan kita, tapi dia buat khianat pada kita. Jangan percaya, tuan-tuan. Bila tuan-tuan percaya pada mereka, tuan-tuan menyesal dalam kubur sekejap lagi. Masuk dalam kubur menyesal kita. Kerana apa dia? Kerana kita memutuskan silaturahim. Dalam Islam, Islam ajar supaya di kalangan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguh kamu dengan tali Allah, jangan berpecah belah di kalangan kamu, wahai orang Islam. Kalau kamu rasa kamu Muslim, kamu mukmin, kamu mesti bersaudara di antara satu sama lain. Dan kesatuan itu telah berlaku di kalangan kita. Sebelum daripada ni berkelahi kan kita, orang kita ramai mana berkelahi. Dia berkelahi sebelum daripada ni. Tapi Allah jadikan persaudaraan Islam kembali di kalangan kita. Jangan kita berpecah belah di kalangan kita. Kalau kita pecah, nanti syaitan akan bergembira, dosa itu akan semakin merebak, yang menyebabkan kita tak mampu nak melawan keadaan yang sedang berlaku ini. Orang Islam, jangan timbulkan prasangka sesama kita. Kembalikan persaudaraan Islam, damaikan pada kita. Terutama dengan siapa? Terutama dengan dalam hidup kita dengan mak dan ayah kita. Sambung silaturahim. Para hadirin sekalian, terutama bagi orang lelaki. Orang lelaki saya nak sebut, dalam tak sedar kalian sedang menyinggung hati mak ayah. Orang lelaki di kalangan kita ni, orang lelaki Melayu kita ni, kebanyakan kita menyinggung hati mak ayah. Menyinggung hati mak ayah. Para hadirin sekalian, perasan tak terhadap anak lelaki kita? Kita rasa macam mana dengan anak lelaki kita? Ada terasa hati tak? Ada. Kenapa kita terasa hati dengan anak kita? Kerana dia melebihkan isteri dia dibandingkan kita, kan? Ni yang kita sedang berlaku di kalangan kita. Maknanya apa dia? Kita pun sama, melebihkan isteri kita dibandingkan dengan mak ayah kita. Ini satu kesilapan yang sedang berlaku di kalangan masyarakat kita. Jangan demikian, ayah-ayah, ibu-ibu. Kalian mesti dahului mak dan ayah kita, mak mertua dan ayah mertua dalam hidup. Yang ni yang besar dalam hidup kita. Orang kita tak, dia sibuk jaga isteri dan anak-anak dia dibandingkan dengan mak dan ayah dia. Dia rela mak ayah dia tu tinggal seorang-seorang, yang dia bergelak ketawa dengan pasangan hidup dia. Tak wajar, tuan-tuan. Tak sepatut demikian. Saya nak sebut, apakah ayah-ayah ni tak terasa hati? Apakah ibu-ibu ni tak terasa hati? Terasa hati. Bila mak dan ayah terasa hati dengan kita, kita ingat ke kita dapat syurga? Kita ingat ke kita dapat syurga? Tak. Allah dah pesan dah, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan sebut depan mak ayah kamu. Jangan kamu angkat suara di hadapan ibu dan ayah kamu. Wa qul lahuma qawlan karima. Jangan tengking kata-kata mereka. Cakap dengan lemah lembut dengan mak ayah kamu tersebut. Ni Islam ajar demikian. Ni tak lemah lembut dengan isteri, dengan mak ayah, tengking-tengking. Tak wajar berlaku di kalangan kita. Orang Perak jangan buat perangai ni. Jangan buat perangai ni. Rela dia tipu mak ayah dia semata-mata nak jaga hati isteri dan anak-anak dia. Dia rela tipu. Mak ayah dia tanya, tak balik ke kampung? Tak balik, mak. Kenapa tak balik? Cuti ni mak nak buat kenduri, mak nak buat begini, nak buat begini, kamu baliklah. Dia jawab, tak boleh mak, saya ada kerja, saya begini sebut. Bila cuti, rupa-rupanya dia dah bincang dah dengan anak isteri dia untuk dia pergi melancong. Pergi ke Wuhan pula tu dia panggil. Rela dia pergi ke Wuhan, pergi ke Cameron Highland, ambil gambar dengan suami isteri. Ambil gambar ni suami isteri dia ambil gambar, lagukan kepala, letung lagu kepala. Rela dia tunjuk, post dalam Facebook. Kebetulan mak mertua dia, ayah mertua dia ada Facebook juga.
Tengok je anak dia. Oh, anak aku sejak kahwin dengan perempuan ini dah pandai menipu aku. Menipu, dipanggil macam. Ramai orang lelaki ni menipu mak ayah. Jangan buat demikian para hadirin sekalian. Jangan ada seorang pun di kalangan kita yang memutuskan silaturahim dengan mak ayah dia dengan cara demikian. Mak kita, ayah kita berebut jaga. Jangan tak nak jaga. Ada di kalangan kita dia kata, tak boleh Ustaz, kalau kita jaga mak kita, ayah kita, dia berkelahi pula dengan isteri saya. Saya kalaulah ambil mak saya jaga di rumah saya, mesti ada je yang tak kena. Akhirnya saya yang tension Ustaz dia sebut. Habis itu saya rela mak saya ni dia duduk seorang-seorang ataupun di rumah jagaan orang tua dia sebut. Allahu Akbar. Jangan tuan-tuan. Jangan tuan-tuan. Saya nak pesan pada orang lelaki, jangan angkat suara depan mak ayah kalian. Jangan kalian singgung hati mak ayah kalian. Demikian juga orang perempuan, jangan angkat suara di hadapan suami kalian. Jangan angkat suara depan suami kalian. Kalian cabar je suami kalian. Cabar je suami kalian. Di saat mana kalian angkat suara, mana nak jaga? Nak jaga saya ke nak jaga mak awak? Dia sebut. Dia sebut demikian. Awak pilih sendiri. Dia sebut pada orang lelaki. Kalau kalian kena cabar demikian pada isteri kalian, kalian cerai saja isteri yang jenis demikian. Islam suruh ceraikan isteri itu. Jaga mak kamu. Mak kamu lebih besar daripada isteri kalian. Isteri boleh kahwin orang lain, boleh cari orang lain. Ibu tak boleh cari dah. Ibu tak boleh cari. Orang perempuan jangan angkat suara depan suami. Angkat je suara depan suami, hancur lebur amalan-amalan yang kalian lakukan dalam hidup kalian. Sebagaimana orang lelaki tak boleh angkat suara depan suami, seorang lelaki tak boleh angkat suara depan ibu dan ayah mereka, orang perempuan jangan angkat suara depan suami kalian. Kalian angkat suara depan suami kalian, berpenyakit hati suami kalian. Penyakit apa dia? Penyakit takut bini, dia panggil demikian. Yang berlaku pada orang lelaki. Macam mana? Diam semua ni macam pernah kena je dia panggil. Nak sebutnya orang kita ni, dalam tak sedar kita jadi takut dengan isteri tu. Tengah minum air tu, tengah minum air, isteri telefon, jatuh gelas. Jatuh gelas. Bila kita tanya kenapa? Isteri saya telefon Ustaz, dia sebut. Ya ke kita sebut? Ya ke? Ya Ustaz, dia pun angkat telefon, tengok ni Ustaz, isteri saya telefon, takut saya dengan dia Ustaz. Dia sebut demikian. Ya, dia tulis nama isteri dia, Langsui, dia tulis. Langsui terus dia tulis. Nak sebutnya takut sungguh dia. Kita nak jawab. Dia pun jawab. Jawab tu bunyi terus. Dia bagi salam tu. Assalamualaikum sayang. Dia sebut ni. Assalamualaikum sayang. Isteri dia tak jawab langsung salam dia. Kat mana katanya isteri dia? Pengking dia. Dia jawab minum air. Minum kat mana? Katanya isteri dia. Minum dekat kedai ni. Dengan siapa? Dengan Ustaz Ahmad Dasuki. Ustaz Dasuki mana? Dia sebut. Tanya lagi. Dia pun jawab Ustaz Ahmad Dasuki yang cerita bak mati tu lah. Yang tu bohong lah katanya isteri dia. Depan kita ni dengar suara. Lambat lagi ke nak balik? Katanya dia nak jawab balik, kejap lagi abang balik. Tak ada balik sekarang. Balik katanya isteri dia. Tengking dia suruh balik. Dia pun tutup handphone. Balik saya Ustaz ya. Nak balik terus dia. Takutnya dengan isteri. Padahal dia tu nazir masjid. Padahal dia tu ustaz lagi. Tapi takut. Bukan nazir masjid tempat ni lah, tempat lain. Jangan salah anggap pula kita nak sebut. Nak sebutnya gambaran bagaimana takutnya dalam hidup lebih daripada takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan buat demikian. Dalam hidup kita ni, jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang jadi besar untuk kita nak meredakan kemarahan Allah. Bagaimana lagi dalam hidup kita ini untuk kita nak suruh kita dapatkan keampunan Allah, bangun tahajud malam dan solat sunat duha tuan-tuan. Bangun tahajud malam, ayah-ayah, ibu-ibu, bangun malam-malam doa pada Allah. Doa untuk anak-anak kita, doa untuk keluarga kita. Jangan kita malas untuk berdoa pada Allah. Minta supaya Allah, minta dengan Allah sungguh-sungguh, ya Allah, selamatkan kami daripada kemarahan kamu ini ya Allah. Selamatkan kami ya Allah daripada kemarahan kamu ni ya Allah. Sentiasa minta demikian supaya kita ni Allah mula menurunkan cucuran rahmat Allah ke atas kita. Bumi kita menjadi kembali tenang dan Allah menurunkan rahmat Allah yang berterusan di kalangan kita
sehingga kan kita diberi nikmat dalam kehidupan kita ini sendiri. Saya rasa sekadar inilah sejam kita bercakap ini. Mudah-mudahan sejam ini membawa manfaat dalam perbincangan kita pada saat yang kita diuji oleh Allah dengan ujian yang besar yang berlaku ini. Saya tengok ayah-ayah, ibu-ibu dah betulkan tulang belakang 7 kali dah saya kira. Lambat lagi ke Ustaz ni nak berhentinya. Jadi mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan dalam pertemuan yang kita malam yang baik ini. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ni di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kumpulkan kita dalam syurga Firdaus Allah, dan kita boleh berebut-rebut untuk duduk bersimpuh di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Allah. Dan Allah jadikan pada diri kita ni kerahmatan yang berterusan dan keampunan yang sentiasa melimpah dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua insya-Allah. Sebelum kita berdoa ni, ayah-ayah, ibu-ibu, kat bawah tu nanti ada satu kitab yang saya karang ni. Kitab ni persiapan menjelang kematian. Bila dekat nak mati, kita nak buat apa dia, amalan yang perlu kita buat. Kitab ni pada muka surat 47 dalam kitab ni ada satu doa yang diajar oleh Rasulullah pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, nak tak kalau aku ajar pada kamu satu doa? Kamu baca doa ni bila kamu nampak tanda-tanda kematian pada diri kamu sedang berlaku. Kamu ni akan mati, kamu baca doa ni. Bila kamu mati, kamu meninggal dunia, tempat kamu dalam syurga Allah, dan Allah haramkan jenazah kamu dihumban ke dalam api neraka Allah." Abu Hurairah sebut, apa dia ya Rasulullah? Rasulullah pun ajar doa ni. Doa ni. Kemudian Abu Hurairah ajar pada sahabat-sahabat. Sebut ada sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat ajar sampai pada guru saya waktu mana saya belajar dekat Mesir dahulu. Saya belajar dekat Al-Azhar dahulu. Guru saya dia kata, aku baca kamu ikut. Katanya guru saya. Kami pun ikut. Dia baca. Hujung habis je, dia sebut, aku ijazahkanlah doa ini pada setiap yang baca bersama dengan aku tadi. Lalu kami jawab, kami terimalah doa ini. Malam ni saya nak baca juga doa ni. Tuan-tuan ikut doa yang saya baca ni. Semua ikut. Dan ujung nanti saya sebut, saya ijazahkanlah doa ini. Jemaah-jemaah jawab, kami terimalah doa ini. Boleh ya? Mudah-mudahan demikian. La ilaha illallah, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, wa subhanallah rabbil ibad wal bilad walhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih ala kulli halin. Allahu akbar kabiran kibriya Rabbina wa jalalatuhu wa qudratuhu bikulli makanin. Allahumma in kunta amrattani litakbida ruhi fi awwali maradi hadha faj'al ruhi fi arwahi man sabaqat lahum minkal husna wa ba'idni minan nar kama ba'adta awliya'aka alladhina sabaqat lahum minkal husna. Amin ya rabbal alamin. Saya ijazahkanlah doa ini pada setiap jemaah yang hadir pada malam ini. Jemaah sekalian, saya karang kitab ni dalam PKP baru ni. Saya karang kitab ni kecil juga, bagaimana untuk kematian kita husnul khatimah. Yang ni kita ni mati depan kita ni sama ada mati husnul khatimah ataupun mati su'ul khatimah. Jadi saya tunjuk jalan macam mana kita nak suruh kalau kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dalam kitab ni lah saya susun, dan saya minta kalau ada ustaz-ustaz yang hadir pada malam ni, ustazah yang hadir pada malam ni, tolong ajarlah pada masyarakat kita 2 buah kitab ini. Saya izinkan kalian untuk ajar pada masyarakat kita ni, supaya orang kita ni kalau meninggal dunia semua mati masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ni cita-cita besar yang saya sedang
usahakan di kalangan kita ni dalam usaha-usaha pergi mengajar, sebut dan sebagainya. Saya karang kitab ni para hadirin sekalian, syurga ganjaran terindah. Saya ni kemuncak dalam hidup kita lah. Kita nak tahu tempat kita kat mana lepas pada kita meninggal dunia nanti. Di mana tempat kita, bagaimana gambaran syurga. Di antara kitab yang saya karang, kemudian saya baca balik. Di antara nikmat bila saya baca balik itu, kita rasa seolah-olah kita tak sabar-sabar untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya karang beberapa buah kitab lagi lah. Dalam yang terbaru kitab ni lah, Makanan Jiwa. Yang ni yang terbaru yang saya karang ni, dalam Quwwatun Nufus, di wirid-wirid dan doa-doa yang perlu kita lazimkan setiap hari dan kita baca setiap masa pada diri kita ni sendiri. Para hadirin sekalian, buatlah amalan dalam kehidupan kita. Saya karang kitab ni kerana saya bangunkan Ma'had Tahfiz di belakang saya ni. Saya ambil anak-anak yatim dan orang miskin. Saya tanggung mereka belajar. Seorang-seorang sebanyak lebih kurang RM3,500 seorang. Saya tanggung mereka belajar tersebut. Pelajar-pelajar ada lebih kurang 1,000 lebih pelajar. Saya bangunkan di Kelantan. Saya bangunkan juga di Jerantuk Pahang. Saya bangunkan lagi di Shah Alam. Saya bangunkan lagi di Pulau Langkawi. Kemudian saya bangun satu lagi yang terbaru di Kuala Terengganu. Kuala Terengganu tu ada seorang hamba Allah, dia wakafkan tanah pada saya seluas 8,5 ekar untuk saya bangunkan Ma'had Tahfiz. Saya ambil tanah tersebut, kemudian saya bangunkan Ma'had Tahfiz. Kemudian saya buat satu lagi college di Shah Alam. Saya bangunkan college. Habis je 30 juzuk, sambung peringkat college. Menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ambil syahadah dan mereka ambil SPM untuk menyambung ke peringkat universiti dan sebagainya. Ni saya lakukan. Tiap-tiap bulan saya memerlukan lebih kurang RM450,000 bagi membiayai mereka tersebut. Alhamdulillah setakat ni dah 11 tahun lebih dah. Saya bangunkan hasil daripada jualan kitab-kitab sebeginilah. Hasil daripada jualan produk-produk yang saya keluarkan. Antaranya saya tolong di selatan Thailand. Bila bapa mereka ditembak mati, saya ambil anak-anak yatim tu, pelajar-pelajar tu asalnya 22 orang. Sekarang ada lebih kurang 600 lebih pelajar yang menghafal Quran. Tiap-tiap bulan saya hantar dana lebih kurang RM30,000, RM40,000 sebulan bagi membiayai mereka ini sendiri. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka berlebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu ni mereka letak depan mereka. Mereka bangun tahajud malam-malam. Mereka sujud berdoa pada Allah. Dan dalam sujud mereka tu, selama lebih kurang 3 jam mereka sujud doa pada Allah. Mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan madu ni untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Alhamdulillah, muntah keluar benda yang pelik-pelik. Dan baru ni, sahabat saya yang kena COVID-19, dia kata dia masuk dalam hospital Sungai Buloh tu, tiap-tiap hari dia makan madu. Makan madu dengan habbatus sauda, dia sebut demikian. Alhamdulillah, dalam tempoh tak berapa lama, dia kata negatif terus. Dia kata negatif. Cepat perubahan yang berlaku. Minum air madu, dia kata 1,5 botol saya minum, Ustaz. Madu tu, dalam tempoh demikian, Alhamdulillah Allah pulihkan saya. Pulih, dia kata. Alhamdulillah Allah jadikan kelebihan dengan madu. Saya pernah kena batu karang, saya minum air madu, keluar batu karang tersebut. Betul lah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal. Biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah. Makan madu ni satu amalan yang diajar oleh Rasulullah kepada kita semua lah. Ayah-ayah, ibu-ibu, kalian cuba buat amalan minum air madu. Saya masukkan madu tu dalam bentuk kapsul begini. Ada juga. Saya campur minyak zaitun dan habbatus sauda. Ada yang kena kencing manis teruk, dia buat amalan makan 3 biji pagi, 3 biji malam. Turun kadar gula dalam darah dia. Daripada bacaan 20 lebih menjadi 6 ataupun 7 kadar gula dalam darah dia sebut. Betul lah. Rasulullah ajar pada kita supaya hidup ni makan madu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Adalah madu tu sikit kat belakang tu. Saya bangunkan Ma'had Tahfiz tersebut. Bila saya bangun tersebut, saya bangunkan juga pusat rawatan Islam. Ada yang datang tu mengadu, Ustaz, malam-malam mimpi air, mimpi jatuh tempat tinggi, mimpi rumah lama, gigi ni bunyi kak. Apa benda ni, Ustaz? Saya jawab, ni gangguan saka. Orang Melayu kita ni ramai kena gangguan saka. Gangguan saka ni masalah. Tapi kalau kena gangguan pusaka, tak masalah langsung. Yang tu senyum-senyum je di kalangan kita ni. Saya ambil minyak zaitun, habbatus sauda, saya bentukkan dia bentuk lotion macam ni. Tuan-tuan sapu je, malam-malam sapu kat belakang. Kemudian sapu di sendi-sendi kita. Sapu malam-malam. Yang kena kencing manis teruk tu, cuba sapu dekat sebelah kanan dia, usus dia tersebut. Yang kebas-kebas kaki tu, cuba sapu dekat hujung kaki dia. Tiap-tiap malam, tiap-tiap malam.
Mudah-mudahan Allah kembalikan balik kesejahteraan dalam kehidupan kita. Kalau tak boleh juga, jemaah tolong pakai ambil pamphlet ni dah. Bawah nanti insya-Allah. Dalam pamphlet ni ada nombor akaun sekolah saya. Tuan-tuan pergi mana-mana bank, diri depan mesin bank tu, semayang sunat istiqarah dulu sebelum itu. Nak infak ke tak infak, nak derma ke tak derma. Mudah-mudahan Allah panjangkan pahala kita ni berterusan dalam hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika. Wahai Tuhan kami, tolong cahayakanlah hati kami dengan cahaya hidayah kamu. Kama nawwaltal arda bi nur syamsika. Sebagaimana kamu cahayakan alam ini dengan cahaya matahari kamu. Abadan abada, selama-lamanya kami pohon pada kamu ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat kamu ya Allah, tolong belah kasihanlah pada kami semua ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma kshfi anna al-bala wal waba. Allahumma irfa' darajatana. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin waj'alna min ibadikal mukhlasin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.